Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pemantau saya iaitu Encik Muhammad Faiz bin Janzah. Nama saya Amal Fahmi bin Osman, nombor matrik 19 JRA 20F1020. Video video pembentangan hari ini adalah bertujuan untuk menceritakan tentang pengalaman saya ketika latihan industri selama 20 minggu di kilang Honda Malaysia. Baiklah, untuk slide yang pertama ini adalah tentang biodata syarikat, di mana nama syarikat adalah SJK Worldwide Sendirian Berhad Outsource. Sektor syarikat ini adalah swasta. Nama penyelia saya adalah Puan Rozila binti Yunus dan di bawah itu adalah email beliau. Alamat syarikat seperti yang tertera di dalam slide ini: nama kilang, alamat kilang, aktiviti kilang, jumlah pekerja dan juga tahun kilang beroperasi. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada ringkasan eksekutif. Baiklah, untuk ringkasan eksekutif ini, saya akan ceritakan tentang bagaimana kami yang telah diberikan masa untuk menjalani latihan industri selama 20 minggu yang bermula dari tarikh 31 Januari 2023 hingga 16 Jun 2023. Saya telah menerima tawaran untuk menjalani latihan industri di Honda Logistics and Assembly Malaysia di Melaka. Dan penyelia saya adalah Puan Rozila binti Yunus. Dan seperti yang telah tertera di situ, saya telah pun kongsi nombor telefon beliau jika ada ingin soalan yang tanyakan kepada beliau. Secara amnya dalam laporan ini, saya telah pun mengisi semua berkaitan tentang tempat saya menjalani latihan industri iaitu di Honda Logistics and Assembly Malaysia sepanjang menjalani latihan industri. Saya diberikan tugasan yang berbeza di setiap departmen untuk membiasakan diri. Selepas diberikan tugasan yang berbeza di setiap departmen, saya telah pun diberikan tugasan yang tetap di departmen staging chassis line 2. Okey, seperti dalam slide ini adalah staging chassis line 2 di mana tempat saya ditugaskan. Saya juga diberikan tugas untuk mempelajari dan melakukan kerja-kerja di staging. Kebanyakan tugasan yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan pembelajaran sebelum menjalani latihan industri. Tetapi ketika menjalani latihan industri, banyak perkara yang perlu dipelajari dan dapat dipelajari. So, kesimpulannya, perjalanan saya dalam menjalani latihan industri di Honda Logistics Assembly Malaysia ni sangat baik dan lancar. Selain itu, terdapat banyak ilmu yang pekerja-pekerja dan leader ataupun team leader telah memberikan kepada saya tentang bidang automotif serta bukan berkaitan bidang automotif. Saya amat menghargai ilmu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, sekarang kita dah masuk dalam bahagian pengenalan, di mana pengenalan ni adalah bab di mana ringkasan keseluruhan aktiviti mingguan yang dilakukan sepanjang menjalani latihan industri. So, berdasarkan aktiviti yang dilakukan yang telah saya tulis di dalam buku jurnal refleksi secara ringkas akan diterangkan dalam bab yang meliputi tugas yang diberikan oleh penyelia. Setiap aktiviti atau tugas yang dijalankan akan dicatat dalam buku laporan harian. Oleh sebab itu, bahagian ini akan menjelaskan secara ringkas aktiviti-aktiviti dan tugas yang telah saya lakukan semasa menjalani latihan industri pada satu semester, iaitu 20 minggu. Segala aktiviti yang dilakukan akan diterangkan dari minggu ke minggu supaya dapat menyimpulkan kerja-kerja yang telah dilakukan dalam seminggu, di samping akan memudahkan proses penyemakan bagi pemantau atau penyelia. Dalam menjalani latihan industri, saya telah didedahkan dengan banyak perkara yang baru. Selain mempraktikkan apa yang telah dipelajari di Politeknik, saya juga telah didedahkan dengan peraturan-peraturan dan etika syarikat, dan ianya perlu dipraktikkan setiap kali berada di syarikat semasa menjalani latihan industri. Baiklah, slide seterusnya berkenaan tentang company profile, di mana Honda Malaysia telah pun menjadi pemain yang kuat dan aktif dalam pasaran automobil Malaysia. Pada tahun 2003, syarikat itu telah pun menubuh sebuah kilang pembuatan di Melaka, luas tanah seluas 80 ekar
Logi Peguh mempunyai jumlah keluasan binaan seluas 13 ekar dan melancarkan kereta pertamanya, CRV, pada Januari 2003. Okey, untuk slide seterusnya ni, saya telah pun meletakkan lokasi di mana kilang Honda Malaysia berada. Dan seperti dalam gambar rajah yang telah saya letak dalam slide ni, seperti yang anda dapat lihat, lokasi tersebut berada di Melaka. Dan jika ingin tahu lebih detail, lokasi kilang Honda itu sebenarnya berada di Alor Gajah, Melaka. Baiklah, so sejak tahun 1960-an, Honda Logistik telah terlibat dalam logistik semua jenis alat ganti dan bahan sebagai syarikat logistik kumpulan Honda. Pengalaman dan keputusan beliau yang diperoleh melalui logistik berskala besar yang dipanggil logistik pengeluaran. Kereta telah pun terkumpul secara berterusan sebagai aset berharga. Okey, seperti yang anda dapat lihat dalam slide ni, ini adalah peta di mana menunjukkan overseas group companies untuk Honda Logistik. Seperti yang anda dapat lihat, bendera-bendera yang ada di setiap peta dunia ni, itu adalah Honda Logistik punya companies lah. So pada masa ni, beliau mempunyai rangkaian logistik yang terdiri daripada 34 buah syarikat sebagai pengkalan di 14 negara, termasuk Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Belgium, Filipina, Thailand, India, Indonesia, China, Taiwan, Jepun dan juga negara kita, Malaysia. Itu adalah 14 buah negara di mana yang mempunyai Honda Logistik lah. Okey, so dalam slide ni pula adalah tentang HLMA di mana saya akan terangkan kejap lagi. So dalam peta ni sama juga, dia ada menunjukkan country-country yang di mana companies dengan Honda Logistik lah. So sejak 2017, logistik untuk kilang Honda Malaysia Peguh ni diuruskan oleh Honda Logistik Malaysia ataupun kata nama lain dia HLMA yang beroperasi dari kemudahan logistik berhampiran kilang pemasangan. So ia menghantar 190 muatan sehari dengan masa pemilihan selama 45 minit antara Honda Logistik Malaysia, HLMA dan kilang pembuatan utama Honda Malaysia. So jarak 45 minit ni adalah dari Malaysia dalam Malaysia lah, bukannya dari overseas ke overseas. So jarak 45 minit ni antara Honda Logistik Malaysia, HLMA dengan kilang pembuatan. Bukannya jarak antara overseas je. Okay. So Honda Logistik Malaysia iaitu HLMA ni juga menawarkan perkhidmatan kepada syarikat di luar Honda termasuk logistik, pengurusan gudang, latihan dan jaminan kualiti. Baiklah, seterusnya slide ini adalah tentang ringkasan aktiviti latihan industri di mana saya meringkaskan di mana saya akan ringkaskan aktiviti harian kepada mingguan. Aktiviti harian latihan industri kepada mingguan supaya senang untuk pemantau ataupun penyelia menyemak. So seperti dalam slide ni, saya ada screenshot daripada buku jurnal refleksi mingguan saya. Okey, saya lupa untuk nak bagi tahu tadi dalam slide yang lepas tadi, saya ada tunjuk screenshot dari buku jurnal mingguan. So seperti yang tertera dalam slide yang tadi, terdapatnya minggu pertama, huraian mingguan yang untuk minggu pertama hingga minggu ke-9. Baik, okey, ini untuk slide ni pula adalah untuk minggu ke-10 hingga minggu ke-17. Okey, untuk slide ini adalah dari minggu ke sambungan tadi 11, ini 12 ke 20, minggu ke-20. Iaitu minggu terakhir saya latihan industri di kilang Honda tu lah. So secara ringkasnya, aktiviti pada minggu pertama saya ditugaskan di bahagian unpack impedal line 2. Tapi masuk saja pada minggu kedua, saya telah pun ditugaskan di bahagian chassis line 2 sehingga pada minggu yang ke-9. Seterusnya pada minggu yang ke
10 ni saya ditugaskan di bahagian local part chassis line 2 sebagai training kerana tugasan ni perlu membawa baby truck ataupun juga dikenali sebagai towing truck untuk menarik barang-barang local part sehingga ke staging chassis. Training ni bermula dari minggu ke-10 hingga minggu ke-12. So seterusnya pada minggu ke-12 tu juga pada esokan harinya saya telah pun diberi peluang untuk membuat lesen baby truck ataupun kata nama lain towing truck dan lulus ujian tersebut. Oleh sebab tu saya ditugaskan di bahagian local part chassis line 2 sehingga minggu ke-20 sehingga hari terakhir saya di kilang Honda tu. So seperti yang dalam slide ni, di sebelah kiri tu adalah kad ID. Kad ID untuk Honda Logistik Malaysia lah. Dan di sebelah kanan tu pula adalah kad lesen. Kad lesen yang saya buat pada minggu ke-12 kalau tak silap. Pada minggu ke-12 saya buat lesen towing truck dan berjaya lulus. Dan di sebelah kanan itulah bukti di mana saya lulus membuat lesen towing truck. Okey, slide seterusnya adalah tentang technical content di mana saya akan menceritakan step by step apa yang tugasan saya di staging. Okey. Yang pertama adalah saya akan menyediakan check sheet. Di mana check sheet tu ada dalam file yang kita harus keluarkan. Check sheet tu ada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah KD part, local part dan juga small part. Dan tiga-tiga tu adalah tugasan saya untuk mengisi data-data dalam check sheet tu lah. Kemudian step yang kedua adalah memasukkan barangan chassis, iaitu barang-barang yang di-unpack daripada tim unpack dan saya perlu tarik masuk ke dalam staging. Sediakan di dalam staging untuk membuat semakan dan juga menanda nombor lot. Untuk yang ketiga, step yang ketiga, selepas memasukkan barangan chassis ke dalam staging, saya harus menampal tagging model variant. Sebagai contoh dalam gambar tu, model City variant E. Okey, yang keempat pula adalah menanda barangan chassis. Okey, baiklah. Step yang kelima adalah harus scan nombor lot barangan chassis untuk memastikan sama ada nombor lot tu betul atau tidak. Jika betul, dia akan masuk dalam sistem. Jika salah, dia akan keluarkanlah di screen scanner tu yang bahawa nombor lot barang itu adalah salah kerana tidak mengikut nombor lot. Okey, itu step yang ke-6 pula, keluarkan ranking kosong daripada team production. Yang ke-7 adalah memasukkan barangan chassis. Ranking yang kosong tadi, untuk yang step 6 tadi, ranking yang kosong kita buat keluar, kemudian kita masukkan yang baru yang mempunyai barangan chassis ke dalam team production macam tu. Yang ke-8 adalah menyiapkan check sheet. Itu saja. So inilah senarai barang yang dihasilkan daripada kilang tempat saya ditugaskan, iaitu bahagian AP. Honda Logistik ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama AP, iaitu tempat saya di mana kilang saya berada. Iaitu AP ni lah dia buat front subframe, dia AC beam, ada AC module dengan instrument panel. Baru ni yang first kilang. Yang kilang yang kedua tu pula adalah kilang Popa, di mana dia buat bahagian bumper lah. Dan yang ketiga adalah AE. AE ni adalah kilang di mana diorang buat enjin. Diorang main enjin. So saya ditugaskan di kilang AP, di mana inilah barang-barang yang dihasilkan pada kilang AP. Baiklah, dan akhirnya kita dah masuk kepada penutup, iaitu kesimpulannya. So sepanjang latihan industri ni, pelbagai maklumat baru telah pun diajar. Topik pembuatan dan pemasangan komponen kereta di Honda Logistik Assembly Malaysia ni Alor Gajah, iaitu di Melaka. Semua pembelajaran politeknik boleh diguna pakai dalam pekerjaan dunia sebenar. Di samping itu juga, dia juga dapat menambah baikkan
ada penambahbaikan moden dalam aktiviti pembuatan kereta juga ditunjukkan. Pelbagai perkara boleh dipelajari dan memberi manfaat pada kehidupan saya sepanjang 20 minggu saya berada di kilang Honda itu. Terutamanya dalam segi disiplin diri, pengetahuan yang lebih luas di mana sahaja. Senang cakap, pergi mana-mana pun mampu hadap rintangan tu dalam apa juga keadaan yang datang selepas tu. So penulis ini juga mendedahkan pelajar, iaitu sebagai macam saya, pelatih, kepada sifat kerja, disiplin diri, tanggungjawab juga, dan juga melalui ketetapan masa dan kualiti kerja dari segi cuti dan tingkah laku pekerja. So pelatih ataupun diri saya ni secara tidak langsung bersedia tidak dan juga tidak takut, dan banyak lagi hasil daripada latihan ini yang saya dapat. Akhir sekali, pelbagai maklumat dan kebolehan baharu yang mungkin diperolehi dengan bantuan ketua kumpulan, iaitu tim leader lah. So hasil daripada sepanjang masa latihan industri ini, saya percaya bahawa ia telah pun benar-benar memberi saya manfaat dari segi meningkatkan kebolehan dalam menjalankan tugas berkaitan teknikal, seperti menjadi pelajar ataupun pelatih dan menggunakan jentera semasa. Lepas tu, yang kedua, memahami dan menjadi lebih cekap apabila melakukan sesuatu. Yang ketiga, dapatkan keyakinan dalam melaksanakan tugas. Kerana pelatih seperti saya ni sudah mahir, akan cepat mahir jika diajar dan tahu bagaimana untuk melakukan dan mencapainya. Yang keempat adalah belajar boleh mendapat banyak maklumat dan pengalaman sebagai kelebihan semula jadi sambil memasuki alam pekerjaan sebenar. Yang keenam pula adalah tidak takut untuk mencari individu yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan bantuan dan bekerja dengan baik dengan orang ramai dari semua peringkat umur dan kaum. Ini kerana perhubungan itu juga akan memberi faedah pada masa hadapan, seperti memudahkan mendapat kerja jika ada disiplin dan keyakinan diri. Akhir sekali adalah diberi peluang untuk mencuba sesuatu yang baru dan mempelajari sesuatu yang baru sepanjang masa latihan. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya untuk kali ini. Terima kasih. Sekian daripada saya, Amal Fahmi bin Osman. Nombor matrik 19 dari 20F1020. Terima kasih.